dia tekan ni, awak join balik. Saya pun tak faham lah kenapa dia nak pergi buang orang, dia nak masuk orang. Masuk balik Alisa. Hari Ke tu sebab juga dia Alisa kan. kita pakai Komaru cikgu. Ya ke? Alisa tak pakai Komaru kan? Tak tahulah Tak, bukan baru. maksudnya kita kan sebelum ni kita pakai kot. yang Matrix punya yang tu. Kita sekarang kita pakai Moi kan. Moi awak panggil dia. MOA. Moi. Tak apa lah. Moi. Cikgu ni. Bukan Mo. Kenapa Moi? MOE dia panas E. Tapi menarik juga panggil Moi. Panggil Moi lah Moi. Okay, terima kasih cikgu terus support. Dah masuk dah pada Alisa Nabila ni. Alisa ada tak Alisa? Dah masuk dah. Alisa? Saya dia tanya dia kena buang. Alisa? Dah masuk cikgu tapi slow. Oh, okay. Alright, so saya ulang balik Yes, madam. Okay, so ingat kalau E dengan F dia adalah benda yang berbeza. Jangan, dia punya untuk drawing dia sama tapi dia punya formula lain. Okay, so kalau dia ada bagi dua cas. So pertama sekali bila nampak point cas, awak kena lukis bulat. Saya nak awak lukis bulat dan dalam dia isi. Jangan lukis bulat lepas tu tak buat apa-apa. Sebab salah tau sebenarnya. You kena buat bulat dan letak dia positif ke negatif. So kalau ini positif, ini Q1 lah, you letak dia 2 microcoulomb. So yang ini Q2, so dia akan jadi negatif 5 microcoulomb, so letak negatif. So dia duduk di antara ni dan jarak dia adalah 6 cm. Dia suruh cari dekat midpoint. So midpoint ni A lah, saya label kat A. Selalunya E ni kita akan cari dekat huruf. So kita nak cari E yang experience by A. Sebenarnya ini adalah test charge. Awak letak test. Test yang untuk berapa, awak letak apa-apa lah. Test charge can be anything lah, any number. Okay, so dia dianggap sebagai positif. Positif, repel. So ini E1. Kenapa 1? Sebab ni refer kepada ni 1. Ini ke sini ke dia attract, so ini jadi E2. So berapa net electric field dirasai oleh A? 2 lah. So maknanya submission E sama dengan E1 tambah E2. So apa yang perlu saya buat? Saya tambah je lah. Okay, macam Faradila kata, cikgu saya cari E1 dulu, saya cari E2 dulu. Boleh, sebenarnya step dia sama dengan step nombor step F. Sebab dia kena resolve. Okay, dalam kes ni saya terus buat direct. Kenapa saya buat direct? Sebab saya tak perlu resolve, dia semua ada di X component. Tapi kalau dia ada angle, dia ada X, Y, so you buat macam step force, iaitu pertama lukis, kedua cari E11, ketiga you buat table, lepas tu buat magnitude, lepas tu tulis direction. Itu step dia. Okay, so kita tengok kepada ni, saya terus buat sekali arung lah sebab saya dah tahu dah dia satu arah dia dan dia hanya pada komponen X dan dua-dua ni ke kanan, so dia positif. So formula dia KQ over R squared tambah KQ over R squared. Formula ni ada dekat nyawa. Okay, nyawa awak tak ada lagi kan. Nanti saya cuba, saya ada nyawa, saya bagi awak nyawa tu. Okay, so dari sini kita ada masalah nak tentukan Q ni. Okay, kalau ingat balik, formula E adalah F over Q naught di mana KQQ over R squared over Q naught. Q naught ni adalah test charge yang awak akan potong. So dalam kes ni, test charge ni adalah A lah. So maksudnya kita tak perlu tahu charge untuk A ni berapa sebab dia dah dipotong. So Q yang ini, Q1 punya lah. Dan Q yang ini adalah Q2 punya. So maksudnya untuk KQ over R squared, Q yang di refer ni adalah Q point charge. Lah dia sama je dengan chapter 7 kalau awak ingat, AG sama dengan GM over R squared. M ni dia refer kepada apa? Point mass yang tidak bergerak. Okay. Boleh tak? Boleh, madam. Boleh. Okay, so saya boleh factorize K 9 dan 10 9. R pun saya boleh factorize.
Kenapa? Jarak dia sama. So 3 darab 10 negatif 2 square. Jangan lupa square. So yang ini akan jadi 2 darab 10 negatif 6 tambah, tak perlu ambil negatif sebab dia hanyalah magnitude. So 5 darab 10 negatif 6. Kenapa tak boleh ambil negatif? Kalau awak ambil negatif, seolah-olah awak cakap E2 ni tengah ke kiri. Kalau awak tengok gambar rajah ni, E2 awak tak ke kiri, E2 awak ke kanan. So that's why untuk E dengan F, E dan F, dua-dua ni adalah vektor. So dia punya vektor tidak dipengaruhi oleh charge. Dia punya direction dia ditentukan oleh sama ada dia repulsive atau attractive. So jangan letak negatif. So kalau awak letak negatif, nanti awak akan membuatkan dia ke kiri. Okay, so ni tekan kalkulator. Tekanlah kalkulator. 2 kuasa negatif 6 tambah 5 kuasa negatif 6 darab 99 bahagi 3 eksponen negatif 2 square. So saya dapat 7 darab 10 kuasa 7 unit. Unit susah kan nak tahu kan E ni. E ni unit apa? Tengok formula. Ini Newton. Ini Q. Q ni apa? Charge. Siapa yang jumpa charge? Coulomb. Coulomb. Ingat C tu Coulomb. So NC negative 1. So itu jawapan dia. Senang. Form unit, jangan panik. Unit tu you tengok balik formula. Force. F force Newton. Q ni apa? Charge. Siapa yang cerita pasal charge ni? Coulomb. So C. Sebab ramai yang tak lupa pasal benda ni. Saya tak tahulah dia panik, dia tak tahu apa ni. So ingat NC negative 1. Dan E ni adalah direction. Dia mesti ada direction. So direction awak dua-dua ke sana. So awak kena pilih to the right. Kena tulis direction. Okay. Boleh tak ni? Boleh tak Lisa? Lisa? Yang Lisa. Lisa okey tak Lisa? Tak menjawab dah pula Lisa ni. Boleh, madam. Okey. Okey, saya bagi satu lagi contoh. Okey, soalan macam ni dia sebab dia akan bergabung. So saya risau awak akan confuse. Let's say kita ada Yes, madam. Dengar tak? dengar. Q1 positif. Q2 negatif. Madam. Okay. Ya dengar. Okey. Okey, madam. Dia lambat kan. Okey, so katakanlah ini. Okey, so apa pertama sekali bila awak nampak gambar rajah macam ni, ini dengan ini menunjukkan point charge. Saya tak boleh lah ini. So ini point charge, ini point charge. So A ni apa? A ni akan act sebagai test charge. Ataupun dia sebenarnya adalah satu tempat di mana kita akan letak apa-apa yang kita nak test. Dia adalah tempat untuk ditest. Nak letak 5 charge ke, 6 charge ke, 7 charge ke, maksudnya. So Q1 dengan Q2 ni fix, dia tak akan bergerak. Yang akan boleh bergerak adalah yang siapa yang duduk dekat sini. Okay, so sekarang ni katakanlah soalan suruh cari force. So bila dia suruh cari force dekat 2 dia kata. So ada berapa force experienced by 2? Hanya satu ni, dia dengan ni je. Jangan jangan tengok A. Kenapa? Ingat tak saya cakap tadi, force hanya berlaku di antara siapa? Charge dan charge. Charge dan charge. Ini bukan charge. Ini bukan point charge. Ini adalah test charge. Force hanya berlaku di antara point charge sahaja. So positif, negatif, so attract. So ini akan jadi F12. Dia adalah rumah dia. So maknanya awak tulis je lah F12 sama dengan KQ1 Q2 over R12 squared. So kira dapatkan Newton. Okay. Kalau soalan yang kedua, soalan kedua dia tanya find the electric field at point A. Dia suruh cari E dekat A. So ada berapa E dirasai oleh A? Okay, E tu apa? E tu electric field strength.
who the one that produce electric field strength? Ada dua orang yang dalam tengah menghasilkan electric field strength ni. Ini dan ini. So dia rasa dua lah. Dia akan rasa dua. Dia ni menghasilkan medan elektrik, dia ni pun menghasilkan medan elektrik. So yang ini merasai dua. So kita sentiasa anggap test charge ni positif. Nak tentukan direction ni dia sama dengan force. Positif, repel. So E1. Kenapa cikgu tak buat E1A? Sebab E ini refer kepada electric field yang diproducekan oleh satu. Sebab itu tak buat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 1 tak. Sebab ini E1 punya. Dia ni mana menghasilkan E. Dia ni hanya experience the E. So ini positif, negatif, attract. So ini jadi E2. So yang ini apa yang kena buat? Kena buat sesuatu lah. Cari E1, cari E2. Lepas tu buat table, lepas tu resolve, lepas tu cari magnitude and then cari direction. Ni banyak kerja lah. Okay, boleh tak tu? Nampak tak beza F dengan E tu? F ni, kena tahu beza F dengan E. Saya takut awak buat benda yang sama. Cara kerja dua-dua ni sama. Cara kerja dia sama. Kena lukis. Kena cari magnitude dulu satu-satu. Yang ketiga kena buat table. Yang keempat cari magnitude keseluruhan. Yang kelima cari direction. Cara kerja dia sama. Cuma dia punya kedudukan. Kalau force hanya berlaku di antara dua point charge. Di antara point charge. Antara bulat ni dengan bulat ni. Kalau E dia hanya berlaku dekat test charge sahaja. Ini test charge. Okey. Boleh tak ni? Iman Nazrul. Boleh tak? Okey tak Fardila? Okey, madam. Boleh, madam. Sian Aiman ni tak boleh masuk. Okey, so kita masuk kepada soalan nombor 6. Okey, nombor 6. Buat hilang lah pula. Mana dia pergi? Okay. Okay, kita tengok nombor 6. Okay, so nombor 6 ni dia ada bagi 4 bulatan. So dia bagi Q1, Q2, Q3, Q4. So dan dia bagi tahu ini force charge ni adalah magnitude dia sama, 4. Okay, place and respectively corner of the side 20 cm. So dia adalah square, sama sisi untuk setiap tu. Calculate the electric field strength. Again, electric field strength, simbol dia apa? E. Ya, jangan confuse antara F dengan E. F force, E adalah electric field strength. Dia punya cara dua-dua sama, cuma formula je berbeza. Okay, dan dia suruh cari at the center of the square. So apa pertama sekali kena buat? Lukis. Kan saya cakap dia punya step sama je dengan F. Pertama sekali kita akan lukis. So awak lukis balik disebabkan dia bagi tahu ini charge. Maksudnya ini adalah point charge. Kalau dia tak cakap dia adalah test charge, so ini adalah point charge. So maksud lukisan ni awak edit sikit disebabkan dia semua part. So positif lah. Positif Q1, positif Q2, positif Q3, positif Q4. Okay. So lepas tu apa kita kena buat? Kita akan buat titik-titik, ikut je follow apa yang dia buat tu, titik-titik. So awak punya soalan dia suruh cari E, dekat mana? Dekat tengah-tengah. So kita akan buat dia dekat tengah-tengah ni. So saya labelkan A. Kenapa cikgu labelkan A? Sebab saya anggap ini adalah tempat untuk letak test charge. Sebab bila nak berkait dia dengan E, mesti ada test charge. Tak boleh tak ada test charge. Sebab formula dia pun E sama dengan F over Q0. Mesti ada test charge.
So maksudnya you nak letak sekarang ni test charge di sini. You akan letak test charge dekat A ni lah. Okay, so you akan draw dia punya arrow. So anggap test charge ni positif. Okay, buat titik-titik-titik yang menyambungkan dia lah. Okay, so kita buat ni. Positif, positif. Repel. So dia ke bawah. Label je E1. Positif, positif. Repel. So dia E2. Positif, positif. Repel. E3. Positif, positif. Repel. E4. Okay, so maksudnya ada 4 electric field yang dirasai oleh A. Betul lah sebab setiap medan ni menghasilkan, setiap charge ini menghasilkan medan masing-masing. Dia nak lawan. Saya bayangkan ni macam medan graviti ke, medan apa, bukan berapi apa. Elektrik. Yang ni menghasilkan elektrik, ni menghasilkan elektrik, ni menghasilkan elektrik, ni menghasilkan elektrik. So 4-4 ni nak tunjuk kuasa dia. So maksudnya E dekat A sama dengan semua ni lah E1 tambah E2, E3 tambah 4. Dia tak boleh main tambah macam tu. Kenapa tak boleh main tambah macam tu? Because if you look at the diagram here, dia bukan duduk macam ni. Dia bukan duduk atas axis. Dia kena sengit kan. So ada angle sebenarnya. Tetapi awak boleh tengok E1 dengan E4 ni sama. E3 dengan E2 ni sama, opposite direction je. Okey, dan dia bagi tahu semua ni adalah 4 microcoulomb. So kalau awak ingat, formula untuk E adalah KQ over R squared. So 9 darab 10 kuasa 9, Q 4 darab 10 negatif 6. R pula distance yang sama. Sebab apa? Ini adalah square. Square 20, ni 20, square. So maksudnya R ni adalah sama untuk semua orang. Semua orang akan dapat R yang sama. So apa yang berlaku, katakanlah saya dapat E1 ni, nilai dia 10. So yang ini saya akan dapat 10. Yang ini dia opposite 10. Yang ini saya akan dapat 10 juga, yang ini akan dapat opposite 10. So apa yang boleh berlaku, kita boleh cancel. So jawapan awak kosong. Tak perlu buat ganjaran kerja lah, tulis je kosong. Okey. Boleh tak? Selalu macam ni berapa markah tu? Selalunya macam ni. Itulah. Saya rasa 2 markah kot. Apa dalam kerja dia tak apa lah. Kena tengok soalan jugalah. Kalau soalan dia banyak markah, kena buatlah jalan kerja. Kalau soalan dia tak banyak markah. Tapi kalau awak nak buat jalan kerja, panjang tau. Sebab awak kena resolve je. Awak kena resolve ni, setiap ni awak nak kena resolve. Kena resolve tu lah. Sebab kalau ikutkan yang B pun sama je macam yang A ni kan. Dia akan kosong juga. Ya, betul. So selalunya mungkin dia bagi, tengok soalan lah. Kalau dia bagi markah banyak, kena resolve lah. Kalau dia bagi sikit, tak payah lah. Okay, madam. Okay. So soalan number B. Dia bagi tahu dia suruh cari electric force, tapi kali ni dia 4 microcoulomb placed at the center of the square. So nombor B ni dia suruh cari force. Okay, sama jugalah. Okay, sebenarnya dia berkait dengan soalan atas ni. So F sama dengan E over Q0. So E awak tadi dekat A kan awak letak situ kosong. Bahagi negatif 4, negatif pula. Negatif abaikan. 4 darab 10 negatif 6. So jawapan awak kosong Newton jugalah.
Kosong Newton. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay. Alright, okay, awak baru belajar sampai sini sahaja. Okay, kita tak masuk lagi V dengan sketch ni. Okay. So, tolong tahu beza tau antara F dengan E sebab soalan dia ni, dia resolve tu yang banyak. Dia tak banyak kat sini, tak ada resolve. So, susah nak cakap. Dia Okay, so kita tengok soalan nombor 7 ni. 2 point charge 4. Okay, yang ini adalah dia minta electric potential. Yang ni tak belajar lagi kan? Okay, kita tengok. Okay, apa tu electric potential? Okay, saya ada bagi juga nanti latihan, kalau tak silap saya ada bagi dekat sini. Nanti tolong buat hantar ni exercise ni. Sebab exercise ni hanya pasal forces je. So nanti buat, ada yang dah siap dah. Tolong buat ni, tak nampak Sebab dia bukan PDF Tu yang hantar ni macam mana dia orang baca ni? Okay, ni hantar dah. Pak Dila pun dah hantar. Sama sebab apa sama dengan soalan ni. Ada berapa soalan tu? Kenapa saya nampak dua? Dua je. Dua saja. Dua. Dua. Cikgu saya buka yang Google Docs boleh nampak. Oh, Google Doc nampak Yang simbol dia. So yang ni darat, ni micro ni kan? Micro. Micro pula. Yang ni ada negatif. Makro. So nanti tolong buat ni. Ni dia tanya pasal force je lah. Force. Tapi ni force dia pun senang je. Dia tak ada angle-angle force dia. Senang sangat. Okey, kita masuk kat sini. Tengok dekat V. Okey. Alright, so ini patutnya awak masuk minggu depan. So tak apa, kita go through sikit lah. Define electric potential, define and explain equal potential line and use V equals to KQ over R. Okay. So, electric potential. Yang ini sama macam chapter 7. Kalau awak ingat kita ada belajar pasal keupayaan. Potential tu keupayaan. Okay, keupayaan dia untuk apa? To work done in bringing unit charge, in bringing positive test charge from infinity to a point in the electric field. Maksudnya kerja work done yang dilakukan untuk bawa positive test charge dari infinity to that point. So that's why dia punya formula akan jadi V equals to W over Q naught. Maksudnya test charge tu daripada jauh dia akan bawa ke dekat. Okay, dalam kes ni Q naught ni mesti include sign. Kali ni kena include sign. Maksudnya you kena tambah, kalau dia negatif, letak negatif. Kalau dia positif, kena letak dia positif. Kenapa kena include the sign? Sebab dia adalah skala quantity. Maksudnya dia tak kisah pasal direction. Dia skala quantity. Okay, unit dia V. V adalah potential, unit dia boleh jadi volt ataupun kalau awak ingat work, unit dia joule, ini coulomb. So dapat joule C negative 1. Okay. So formula lain dia yang selalu kita akan guna yang inilah V equals to KQ over R.
Kenapa dapat V equals to KQ over R? Sebab dia adalah V sama dengan W over Q naught. W ni adalah formula dia KQQ over R. So dia akan potong Q naught, so dapat KQ over R. Dan ingat dia mesti include dia punya sign. Okay, ni contoh dia Okay. So kita ada 2 point charge. Okay, so dia suruh cari V dekat A. Dan dia suruh describe answer dia. Okay, sekarang ni kalau awak ingat balik V tadi sama dengan W over Q naught. So dia mesti berkait dengan test charge. So dia mesti ada kaitan dengan test charge lah. Okay, so keupayaan untuk point A ni, maknanya test charge ni bergerak ke Q1 atau bergerak ke Q2. Kenapa ada dua? Kenapa B tak ada? Sebab B ni bukan point charge. Sebab kalau awak tengok dia ada 2 point charge sahaja. So 2 point charge ni maksudnya dia menghasilkan 2 medan. Dia ada 2 medan. So dia ada 2 medan. So yang ni tak ada medan. Yang ini adalah macam tempat B saja, checkpoint B. Boleh letak test charge dekat situ. Okay, sekarang ni dia suruh cari dekat point A. Okay, so ada berapa V dekat A? Ada 2. Dia boleh pergi ke Q1, dia boleh pergi ke Q2. Okay, untuk buat V, disebabkan dia skala, tak kisah direction, senang je. VA awak sama dengan ada berapa V dekat sini? 2 kan? So V1 tambah V2. Senang je. Kalau V ni senang, tambah je. Habis tu cikgu kalau dia soalan Mi suruh cari V dekat B, sama juga VB. Okey, ada berapa medan dia boleh pergi? 2 je. Dia boleh pergi ke Q1, dia boleh pergi ke Q2 sebab these two point charge sahaja yang menghasilkan medan. A tak menghasilkan medan, dia rasai je. Sama juga V1 plus V2. Habis tu cikgu jawapan dia sama ke? Tak, jawapan dia tak sama sebab formula dia tadi KQ over R plus KQ over R. Okey, K constant, Q dia ada. R ni distance dia ni lah. Distance, awak kena cari distance dia. Kalau A ni pula, awak kena cari distance ni dan distance ni. Okay, kita cuba try buat yang A dulu lah. Okay, kita tengok A dia buat macam mana. Okay, so VA sama plus V2A. Okay, so KQR1 plus KQR2. So KQR1 plus Q2R2. Okay, so K dah ada, Q ni kena letak negatif. So itu yang akan buat pelajar confused tu. So kalau awak kena ingatlah E dengan F, awak kena resolve. Abaikan sebab dia nak magnitude. So nak tentukan positif negatif, you kena tengok direction. Tapi untuk V, you kena include dia punya sign. Sebab apa kena include? Itu adalah diri dia. Sebab ini adalah skala. Ini diri dia. Dia tidak effect direction. Okay, so awak akan dapat VA awak negatif. Apa maksud kalau VA tu negatif? Maksudnya dia adalah work done by the electric field. Ingat lagi tak? Work done on the system, work done by the system. Kalau positif, on. Kalau negatif, by. Bye. So siapa yang buat kerja? Electric field lah maksudnya. Sebab medan yang menarik dia. Okey, boleh. Nombor 2 ni je nak apa? Oh, dah dapat, suruh cari VB pula. VB. So sama jugalah, VB ada 2 tadi. V1, V2. So awak kena just tambah. Kena include dia punya negatif. So dapat negatif. Okey. Ni adalah pula different. Different maksudnya tolak je lah. Awak kena tolak final, tolak initial. Macam contohnya ini AB. So VAB sama dengan A tolak B. Kenapa A tolak B ni? Dia tak cakap kat sini. Yelah. Positif test charge daripada ni initial, ni final. So B tolak E. Betul lah. Delta VAB tu.
Dia sama kalau VAB, A tolak B. Kalau VAB juga sama dengan negatif BA. Dia sama nilai tapi opposite direction. Okay, cuba tengok soalan ni. Dia suruh cari delta V, potential difference antara point S dengan T. Okay, so maksudnya kita nak cari VS dengan VT. So awak kena buat VS tolak VT. Okay. Macam mana nak buat ni? Mula-mula tengok S dulu. Ada berapa V yang dirasai oleh S? Satu je lah sebab ada satu point, ada point charge dia satu. So maksudnya K Q over R. Tolak KQ over R. So masukkan K ni, ada saja di sini. K constant, Q ni lah nilai Q ni. R ni jarak antara S ke T. SQ ke S. Okay. Satu lagi kena cari V kat sini lah. Yang ni tak ada masalah sebab you ada satu. Nanti saya takut dalam exam pernah keluar dia ada satu lagi. Negatif. So S ni kena cari asing. Cari VS dulu. VS awak ada dua lah. Ni Q1, Q2. So maknanya V1 plus V2. Lepas tu cari VT. VT pula V1 plus V2. Okay, dah dapat nilai ni katalah dapat 10. Ni dapat 9. So V S tolak VT sama dengan 10 tolak 9. So dapat 1. Itu kalau dia adalah ada dua point charge. So dalam macam kes awak ni tak ada masalah sebab dia hanya ada satu. Dia hanya ada keupayaan untuk test charge. Kalau dia duduk dekat S ni satu je. Dia boleh pergi ke sini je. Dan ini pun boleh pergi ke sini je. So that's why satulah tolak ini je. S dia tolak. So dapatlah nilai ini. Ini jarak lah. Ini jarak ni saya tak nak tengok lah. Ini dia punya jarak biasa je. Okay, boleh faham tak yang pasal V ni? V ni kena ingat dia kena letak dia punya apa ni? Saya tak nak go yang tu. Dia punya sign convention. Okay, boleh tak? Diamlah. Boleh tak ni? Boleh, madam. Boleh. Boleh, madam. Okay, satu nanti awak akan belajar V. So satu lagi W atau U. So nanti awak akan belajar, awak dah belajar sampai F, E, V saja. So nanti buat masa sama jugalah kena buat apa ni short note. F dengan E ni kena ingat dia kena resolve. Kena lukis. Dia yang 5 step tu. 1 hingga 5 step tu. Kena lukis, kena apa. Dia punya positive negative sign you ignore. Tapi kalau U, W, apa-apa work, dia tak perlu resolve. Tak perlu resolve. Tapi dia kena include positive negative sign. Selalunya yang inilah ramai lupa nak includekan positive negative sign. Lepas tu dia nak resolve juga. Tak perlu, awak tak perlu resolve. Kalau nampak soalan WV, you just terus tambah. Macam contohnya kan soalan macam ni. Dia suruh calculate potential energy. So ada berapa potential energy kat sini? Ada 3. So tambah je 3. Tak perlu resolve. Tak perlu nak kisah dia punya angle. You just tambah je. Kan macam contoh soalan nombor 7 ni. 2 point charge 4 dengan 16 separated by 10. A point P at distance 8 mm from the 4 microcoulomb charge and 6 mm from the 16 microcoulomb charge. Calculate electric potential at P. Okay, so dia suruh cari V dekat P. Ada berapa V yang dirasai oleh P ni? Ada berapa charge tadi? Ada 1, ada 2. So dia ada 2 keupayaan lah. So maksudnya just tambah je lah V1 tambah V2. Okay. Buat contoh.
Nombor 7. So you ada positif Q1. You ada positif Q2. Distance dia adalah 10 mm. A point P is distant 88 meter dan 60. So dia bukan duduk straight. Dia bukan duduk in between, dia duduk atas. Okay, ini adalah point P. Sebab apa? Jarak sini ke sini adalah 8. Jarak sini ke sini adalah 6. So dia duduk atas, dia bukan duduk straight line. Sebab kalau saya buat duduk dengan sini, ini 8, ini 6. 8 tambah 6 bukan 10. So dia jadi bentuk triangle macam ni. Okey, ini point charge, ini point charge. Ini yang menghasilkan medan, ini menghasilkan medan, ini hanya rasai. So soalan suruh cari V. Okey. So ingat saya cakap tadi V skala. So saya nak cari V dekat P. Ada berapa keupayaan dia boleh bergerak? Ada 2, dia boleh gerak ke sini, dia boleh gerak ke sini. So V at P sama dengan V1 plus V2. Dah, settle. Tu je. You tak perlu buat positif repel. Tak perlu. Jangan buat tu, itu tak payah. Sebab dia adalah skala. Boleh tak? Ya Allah. Boleh, madam. Okay. InsyaAllah. Okay. So V1 formula je lah KQ over R tambah KQ over R. So K 9/10 kuasa 9. Ni saya buat 1, ni 2 lah. Q1 berapa? 4/10 negatif 6. R dia adalah 8/10 negatif 3 tambah 6/10 negatif 6 bahagi 6 tu dia punya ni 16. 16/10 negatif 6, yang ini 6/10 negatif 3. So dapatlah jawapan. Cuba tekan kereta, berapa dapat ni? (2.85/10 kuasa 6). Betul tak? Betul lah. Unit volt. So sangat senang, tambah je. Kalau ada 3 charge, tambahlah 3. Kalau ada 10 charge, tambah semua 10. Tak perlu kisah langsung dia punya direction. Tadi madam kata yang V ni include sign dia kan. So kalau contoh V1 dia contoh positif, Negatif. V2 negatif, so tolak lah kan? Ya, tolak. Ya, betul. Sebab yang ni duduk positif tambah. So kalau katakanlah Q2 ni negatif. So Q2 ni negatif. So kena letak negatif kat sini. Okay. Okay, boleh? So madam dia punya Q tu, Q kecil tu, Q untuk point charge. Ya, sebab test charge tadi dah cancel. Sebab V sama dengan W over Q0. So K QQ over R over Q0. Q0 tu dah cancel. So that's why Q tu adalah refer kepada point charge. Dia sama, V ni dia sama macam E. That's why tadi saya buat table. Kalau perasan saya buat table tadi. So kalau boleh buat table ni. Dulu sebab dia orang kena hafal. KQQ over R squared. E pula F over Q0. Q0 potong, so tinggal KQ over R squared. Q yang ini adalah Q refer kepada yang tak bergerak tu, point charge. Dia ni sama dengan V sebab W over Q0. So you akan dapat KQ, cuma tak ada R je lah.
dia jadi R saja. Ini R square, ini R. So Q ini dan Q ini adalah refer kepada point charge. Lepas tu yang ini W atau U lah, sama dengan KQQ over R sama. Okay, boleh? Boleh madam. Okay, saya tak nak masuk yang tu lagi, yang W dengan ni. Just saya nak bagi you idea lah. So maksudnya you boleh buat, banyak juga you tak boleh buat lagi ni. Nombor 7 lah. Nombor 27 tapi lah. 7B tu dah start U, potential energy. Betul lah. Bolehlah baca sikit-sikit pasal you. Saya jumpa awak esok jumpa kan? Esok. So bolehlah esok try Esok masuk awal yang pagi. tu. Ya, esok awal pagi. Tak apa, buat dululah yang saya bagi tu E tu dulu, force dulu. Soalan senang sangat lah pula Tak ada banyak soalan dalam ni. Tak apalah, buatlah tu dulu yang ni. Tolong buat yang ini, nanti awak kena upload awak punya ni. Jawapan ni saya nak tengok. Ni tolong buat dulu exercise dulu ni. Ini buatlah exercise ni dulu. Fahamkan force dulu. Force dengan E. E tak ada pula, nanti saya cuba cari exercise E tu. Okay madam. Okay, boleh? Saya cuba stop. Walah, dia masuk ke Aiman pula. Aiman pula mana ada kat sini? Aiman ada ke tak ada? Aiman? Maybe dia masuk kot tadi. Aiman? Tak ada madam. Tak ada pula. Dia pergi save dekat Google Drive Aiman pula dah. Nombor pergi Aiman. So nanti minta dekat Aiman ya.